Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allazina astafa. Amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang berbahagia ini, perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Moga-moga dapatan perolehan kuliah ini nanti jadilah jua hendaknya sebagai pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga jadilah jua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Ayat 41 surah Shad. Ayat 41 surah Shad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur 'abdana Ayyub idh nada rabbahu anni massaniyasy syaitanu binusbi wa 'adzab. Sadaqallahul azim. Artinya, ingatilah hamba pilihan kami, junjungan mulia baginda Ayub alaihi salam, ketika waktu menerima ujian daripada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu baginda Ayub alaihi salam tak putus-putus berdoa kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Tuhanku, syaitan menyerang aku, menyentuh, menyerang, mengganggu diriku dengan pelbagai kemudaratan dan membawa kesengsaraan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat 41 surah Shad. Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki agar kita umat akhir zaman, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingati, seterusnya mengikuti dan jadikan pedoman apa yang telah ditempuhi, dihadapi oleh junjungan mulia baginda Ayub alaihi salam. Apa yang perlu kita ingatkan tentang baginda Ayub alaihi salam? Apa yang perlu kita perhatikan terhadap sejarah perihal kehidupan baginda Ayub alaihi salam? Ya, bagaimana baginda Ayub alaihi salam menghadapi ujian, dugaan, cobaan dari Allah. Apa yang diharungi oleh baginda Ayub alaihi salam bagi meneruskan kehidupan. Baginda Ayub alaihi salam tabah, sabar, reda menghadapi ujian, dugaan,
cubaan dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana baginda Ayub alaihi salam menangani wabak penyakit yang telah memusnahkan tanaman, memusnahkan ladang yang begitu luas milik baginda Ayub alaihi salam. Wabak penyakit yang telah membunuh ribuan ekor binatang ternakan, hilang pemilikan buat junjungan mulia baginda Ayub alaihi salam. Bagaimana wabak penyakit membunuh anak pinak baginda Ayub alaihi salam. Tak seorang pun yang hidup, hanya tinggal baginda Ayub alaihi salam bersama isteri yang dicintai. Hebat perjalanan hidup junjungan mulia baginda Ayub alaihi salam. Sebelum didatangkan serangan wabak penyakit, baginda Ayub alaihi salam tokoh usahawan yang berjaya, memiliki ladang yang luas, tanaman gandum dan sebagainya, memiliki binatang ternakan ribuan ekor, kambing dan unta sebagainya. Anak-anak yang subur membesar dan sentiasa patuh dengan segala tunjuk ajarnya. Apabila datangnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala atas permintaan iblis, iblis yang minta dengan Allah, buktikan betapa baginda Ayub ini tokoh, bukan tokoh Ma'al Hijrah peringkat negeri Johor, bukan tokoh Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan dan antarabangsa, tapi sebagai seorang tokoh pilihan Allah, tokoh kekasih Allah, tokoh kesayangan Allah yang tabah, sabar dan redha. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Allah Maha mengetahui akan segala-galanya. Allah terima permintaan iblis, lalu Allah timpakan buat baginda Ayub alaihi salam ujian, dugaan, cobaan yang amat meruncing. Bermula dengan serangan penyakit wabak yang membunuh, memusnahkan tanam-tanaman, diikuti serangan wabak penyakit yang membunuh segala binatang ternakan dan peliharaan. Paling menyedihkan, wabak penyakit membunuh anak pinaknya. Maka tinggallah baginda Ayub alaihi salam bersama dengan isterinya. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, baginda Ayub alaihi salam tak putus-putus memuji dan memuja Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah. Walaupun dah tak ada apa yang dimiliki, hilang pemilikan, tiada lagi harta benda, tiada lagi mata benda, tiada lagi apa benda, hanya tinggal berdua baginda Ayub dengan isterinya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, akan tetapi baginda Ayub alaihissalam bukan terus bersama dengan TV3 kerana media prima dah buang ramai pekerja.
Tetapi terus memuji Allah, terus memuja Allah, terus mengagungkan Allah, terus mengesakan Allah, terus menerus mensucikan Allah, tak putus-putus berzikrullah. Tokoh khiyarullah, pilihan Allah, tokoh Habibullah, kekasih Allah, tokoh Khalilullah, walaupun bukan tokoh ma'al hijrah, peringkat negeri Johor. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baginda Ayub alaihissalam seorang rasul. Allah beri dia mukjizat, dan dia tahu bahawa ujian yang dia tempuhi, ujian yang dia hadapi, ujian yang terpaksa dia harungi adalah campur tangan iblis. Dia tahu ini adalah campur tangan iblis. Wah. Maka baginda Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah, Anni massaniyash syaitanu binusbin wa azab. Wahai Tuhanku, bahawasanya syaitan menyentuh diriku, menyentuh yakni menyerang tubuh badanku, fikiran dan perasaanku, dengan pelbagai bentuk kemudaratan. Apa dia? Hilang segalanya. Hilang harta benda, mata benda. Wa azab, malah syaitan telah memberi kesengsaraan pada tubuh badanku. Azab tu kesengsaraan pada tubuh badan baginda Ayub alaihissalam. Baik. Menjelaskan ayat 41 surah Sad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Al-Hakim, waqta'un wahzu a'daikum minal jin fahuwa lakum syahadatun. Ta'un, wabak, wabak penyakit yang membunuh dan mengorbankan ribuan nyawa manusia. Ianya merupakan sengatan, tusukan, tikaman musuh-musuh kamu daripada jenis jin dan syaitan. Sesiapa dari kalangan kamu, wahai orang yang beriman, terkorban dik kerana serangan wabak penyakit yang merupakan sengatan, tusukan, tikaman jin dan syaitan, dia mati syahid. Wa huwa lakum syahadatun. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad, hadis riwayat Imam Al-Hakim, hadis riwayat Imam At-Tabrani. Hadis ini ditulis mula oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, syarah kepada hadis Al-Bukhari. Wafat pada tahun 852 Hijrah. Dah wafat 600 tahun yang lalu. Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita, syaitan dan jin ambil kesempatan,
apabila berlakunya wabak penyakit. Kenapa? Kerana Rasulullah juga bersabda, wabak penyakit merupakan fasadul hawa, kerosakan udara di muka bumi. Apabila berlakunya wabak, maka rosaklah udara di muka bumi. Maka apabila pengudaraan dah rosak, syaitan jin ambil kesempatan untuk menyerang manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kenapa? Setiap daripada kalangan kita bernafas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ayat 35 surah Al-Anbiya. Setiap yang bernafas, kita pun sebut setiap yang bernyawa pasti merasai mati. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa. Manusia ni hari-hari bernafas. Tarik keluar, bernafas. Jadi apabila kita ni bernafas, tak dapat tidak, kita tak boleh elak. Kita akan menghirup udara. Walhal apabila berlaku wabak, udara rosak, kita terpaksa juga hidup udara yang rosak. Orang yang dapat peliharaan dari Allah, Allah beri kekuatan antibodinya, macam tuan-tuan tak mampu mampus. Antibodi kuat. Orang yang tak kuat antibodinya, positif COVID-19. Simple past tense, simple present tense. Ya, apabila kita menghirup udara yang rosak, itulah dia wabak, maka rosaklah, berlakulah kelemahan pada 3 yang membina tubuh badan manusia. Organ, kelenjar, tisu. Organ kita lemah, kelenjar kita lemah, tisu kita lemah. Kesan daripada kerosakan udara. Rosak udara akibat daripada wabak. Demikian ulasan oleh Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi, wafat pada tahun 676 Hijrah, dalam kitabnya Al-Majmu'. Dah wafat 800 tahun yang lalu. Maka tuan-tuan perhatikan, Tuan Haji Osman Nur masih sihat lagi. Allah pelihara dia, antibodi dia kuat, walaupun dia berulang alik ke KL, dah macam-macam udara kotor yang dihidup. Fasadul hawa. Antibodi dia kuatlah, Allah pelihara dia. Begitu juga orang lama kita. Tuan Haji Bacuk, tengok tak pakai pelitup, tak mati-mati. Orang lain pakai pelitup, dia tak pakai, awak tak faham aja. Antibodi tengah kuat. Tak apa, mudah-mudahan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Tara Haji Hanafiah ni waktu ceramah je, bila tak ceramah pakai pelitup kerana 1000. Itu aja, bukan kerana apa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ialah baik. Maka apabila lemah 3 ni, organ, kelenjar, tisu, ada ruang untuk syaitan menyerang kita. Maka apabila syaitan menyerang kita, syaitan akan mengenakan 3 bentuk serangan. Yang pertama, sengatan syaitan. Yang kedua, tusukan syaitan.
Yang ketiga, tikaman syaitan. Ya, daripada istilah at-ta'nu. Ta'ainun, ta'ana tu makna tikaman. Daripada ta'ainun, ta'ana didatang kalimah ta'un, ta alif ain waw nun, ta'un, yang membawa tiga bentuk: sengatan, tusukan, tikaman. Apabila syaitan dia sengat, dia tak sama macam penyengat. Kerana penyengat dia sengat dari luar ke dalam badan kita. Syaitan tak, dia sengat dari dalam ke luar. Dah tumbuh bintik-bintik merah. Bintik-bintik merah yang Rasulullah sabdakan habbah. Bintik-bintik merah, panas, pedih, bisa. Yang kedua, tusukan syaitan. Tusukan syaitan. Kalau tusukan manusia, ditusuk dari luar ke dalam. Nampak bekas tusukan, mengalir darah, cedera. Tusukan syaitan, dia tusuk dari dalam keluar. Maka ketika itu berlakulah nanah, bengkak, yang Rasulullah sabdakan busurun, basawara, busurun. Orang Melayu nak sebut busur tak kata bisul. Daripada perkataan busurun jadi bisul. Begitu juga kalau tikaman manusia ditikam dari luar ke dalam, menyebabkan cedera parah, boleh maut. Tikaman syaitan ditikam dari dalam keluar, bengkak, menangis, bisa, pedih. Bengkak sebengkak-bengkaknya, orang Melayu kata dena. Dena. Nak jalan tak boleh, bisa. Dena tu. Tuan Haji Osman tu. Wah, sakit betul. Itu boleh bawa maut juga. Merupakan ta'un. Tiga. Yang ketiga, iaitu tikaman syaitan dari dalam keluar. Perkara itulah yang dialami oleh junjungan mulia Baginda Ayub alaihissalam. Baginda Ayub alaihissalam, dia kena serangan wabak. Allah pelihara isteri dia je, dengan bintiknya, dengan bisulnya, dengan denahnya. Ya Allah, ada riwayat menyatakan Baginda Ayub alaihissalam kena serba-serbi. Ya, barah kulit, barah daging, barah tulang. Itu dah macam kusta. Tetapi apa yang dialami tidak mencacatkan sebagai seorang rasul. Itu hanyalah ujian dugaan dari Allah. Tabah, sabar, redha. Baginda Ayub alaihissalam mohon pada Allah jangan sampai lidahnya pun kena kanser lidah, gugurlah, tak boleh berzikrullah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi apa yang kita khawatir, kata Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, apabila selesai sahaja wabak ni yang menelan masa 2 tahun, 2019 insya-Allah berakhir 2021. 2021 nanti kita akan berdepan dengan kesan, orang putih kata impact daripada wabak. Kesan itu Tuan Haji baca 3. Yang pertama, insibabud dami, tumpah darah. Yang kedua, intifahud dami, darah berangin. Yang ketiga, hijanud dami, gangguan darah.
Apa makna tumpah darah? Istilah saintifik, sel darah putih makan sel darah merah. Waktu tu mudah no sakit Tuan Haji Osman no. Kejap selsema, kejap beringus, kejap demam. Sakit, mudah sakit. Kenapa mudah sakit? Hemoglobin, cakap orang putih. Ferrum, Fe, zat besi dalam darah tu dah dimakan oleh sel darah putih. Jadi kita tak ada ketahanan, mudah kena penyakit. Hepatitis A, B, C and Z. Cakaplah apa. Mudah. Yang kedua, intifahud dami, darah tu berangin. Jadi apabila Tuan Haji Osman Nur cocok dinding membeng, tak termuntah, naik terus darah 200. Tak macam haji, bacok dia cocok muntah lagi 100. Pincin, JKR, jangan kerja rajin. Cukup-cukup aja. Kadang-kadang cocok dinding membeng, takut-takut tak termuntah, terus jatuh BP 65. Habis. Kalau dah 65 tu dah jalan jatuh, meninggal terus, stroke. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tu namanya intifahud dami, darah tu berangin. Bila-bila boleh naik, bila-bila boleh turun, jauh pula tu. Wal-i'yazu billah. Yang ketiga, hijanud dami, gangguan darah. Habis di mana ada darah kena ganggu, tu namanya kanser, barah. Di mana ada darah, kat situ ada barah. Ya, darah barah, kulit barah, daging barah, tulang barah, otak barah, usus. Yang penting ada darah. Di mana ada darah, di situ jadinya barah. Wal-i'yazu billah. Imam An-Nawawi menyatakan zaman dia selepas wabak, dia kira ada 600 jenis penyakit. Maka lepas ni Tuan Haji Bacok boleh jual minyak angin. Nanti Tuan Haji Bacok dia cerita yang Imam Nawawi beritahu intifahud dami. Intifahud dami, darah berangin. Cubalah minyak angin saya, ikhtiar di sisi Allah. Haji Bacok present kat aku sikit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Lepas wabak ni bertambah koleksi penyakit. Jadi manusia terpaksa bergantung dengan suplemennya, dengan apanya, dengan pucuknya apa. Ya Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Buat baginda Ayub alaihi salam, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan baginda Ayub alaihi salam pada ayat 42 surah Sad. Urqud bijrijlika hadha mughtasalun baridun wa syarab. Wahai Ayub, hentakkan kakimu. Setelah baginda Ayub alaihissalam tak putus-putus berzikrullah, tabah, sabar, reda, dah tak ada apa yang tinggal, Allah perintahkan, hentakkan kakimu. Apabila dia hentaknya kakinya, terpancar mata air. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, mata air yang terpancar itulah, wahai Ayub, engkau jadikan 2 mandian dan minuman. Mandian dan minuman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila berlaku wabak ni, maka kita ikut amalan Nabi Allah Ayub alaihissalam, tak putus-putus berzikrullah. Tu dia. Tapi kalau tuan-tuan hentak kaki, jangan. Nanti garut macam Osman. Jangan.
kita tak ada mukjizat yang Allah berikan. Jadi daripada ayat 42 surah Sad itu, apa yang biasa kita zikirkan baik, yang penting telah menjadi wirid. Macam Tuan Haji Bacok, dia dah jadikan suratul kahfi sebagai wirid dia. Alhamdulillah. Jadi apabila dalam keadaan terdesak, setiap wirid ini akan mendatangkan warid, yakni pertolongan Allah kepada hamba-hambanya ketika memerlukan. Namanya Al-Ma'unah. Setiap wirid akan mendapat warid. Setiap amalan yang kita dah kerjakan dan tak pernah kita tinggalkan, maka layak mendapat warid, anugerah, keistimewaan dari Allah daripada apa yang kita wiridkan. Macam Tuan Haji Bacok, dia dah wiridkan suratul kahfi. Jadi apabila tuan-tuan terdesak, tuan-tuan jumpa Tuan Haji Bacok. Moga-moga jangan kenakan sebarang bayaran. Maka Tuan Haji Bacok pun nanti ambillah bekas air, letakkan air, baca suratul kahfi. Setelah selesai membaca suratul kahfi, bolehlah berdoa dan menghidu, menarik nafas. Kemudian hembus. Hembus kiranya ada gangguan syaitan. Kalau tak ada gangguan syaitan, sebagai kita kata ikhtiar, rawatan perubatan, Tuan Haji Bacok cukuplah dengan meniup. Tapi dengan syarat baca dulu suratul kahfi. Panjang tu. Aku takut dia minta RM110 tu macam orang kuliah pula. Jadi apa pun tuan-tuan, kalau tuan-tuan kata mahal lah Tuan Haji Bacok, tuan-tuan buat sendiri. Yang penting apa pun zikir, bacaan isi Al-Quran yang telah menjadi wirid, yang telah diwiridkan, amalan yang kita lakukan mengiringi solat fardu maupun mengiringi solat sunat. Kalau selepas sembahyang fardu memang tuan-tuan baca Fatihah aja, ataupun lepas sembahyang sunat amalan tuan-tuan memang baca Fatihah, itulah amalan yang merupakan wirid, maka dia layak mendapat warid. Maknanya anugerah istimewa dari Allah untuk meraih al-ma'unah, pertolongan Allah ketika kita memerlukan. Jadi kalau tuan-tuan ni biasa beramal dengan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, itu je yang mampu dibaca, lain tak ingat, itu yang diamalkan, silakan. Jadi dah baca Qul huwallahu ahad dengan sempurna, tarik nafas, hembus kalau ada gangguan syaitan. Sekiranya tidak, kita tiupkan. Tiup. Apa nak dibuat air itu? Dua. Mughtasalum baridun wa syarab. Buat mandian dan buat minuman. Jadi kalau Zul kasih air macam ini, bagi dua lah tuan. Separuh buat mandian, separuh buat minuman. Nak tambah, terpulanglah. Apabila nak buat mandian, letak dalam baldi, tambah air, terpulang. Tuan-tuan kena pilih
sama ada nak guna dedaunan yang mengeluarkan bauan daun bidara ataupun daun pandan. Yang penting dedaunan yang mengeluarkan bauan. Kenapa? Supaya nanti apabila kita buat mandian, air akan mudah meresap masuk pada kulit daging sampai ke tulang. Itu tujuan diletakkan daun bidara, begitu juga daun pandan. Air yang berbau dedaunan ni, air ni nanti mudah meresap pada kulit. Kiranya maknanya tuan-tuan berjaya mendapat bayaran saham daripada Haji Osman Noh, maka tuan-tuan beli bunga, 7 jenis bunga yang mengeluarkan bauan. Rendam bunga tu sampailah dalam baldi tu bau air bunga, maka tuan-tuan mandi air bunga yang telah kita bacakan dengan bacaan ayat suci Al-Quran maupun wirid. Apa-apa pun zikir yang telah menjadi wirid buat mandian. Kalau tuan-tuan tanya mana lebih kuat meresap, bunga. Bunga lebih cepat meresap daripada daun pandan maupun daun bidara. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ialah kalau kita mandi air daun pandan, macam mana pun nanti tuan-tuan akan nampak kulit tu kecut. Kenapa kulit terkecut? Dia dah meresap. Yang penting nak meresap tu. Meresap. Kenapa nak mandi? Itu ikhtiar. Ikhtiar untuk pemulihan anggota luaran. Tapi sekiranya Haji Bacok dia macam Tuan Haji Zain tak datang malam ni, dia ada insurans TNB, tak mandi pun tak apa. Kau pergi je lah KPJ, kau claim secukup rasa, seenak, selera. Habis kenapa nak buat macam ini, mandian dan minuman ni? Ini adalah sekurang-kurang ikhtiar. Kenapa? Insurans tak ada, takaful ikhlas tak ada. Makna ada kat sini. Tak boleh claim, apa pun tak ada. Ikhtiarkanlah. Inilah ikhtiar. Sebagaimana ikhtiar baginda Ayub alaihissalam. Paling tidak begitulah. Buat mandian dan sebahagian lagi buat minuman. Minum tu tak payah. Makna kau nak campur madu-madu tak payahlah. Minumlah. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Allah sebut dalam surah Al-Anbiya, kami jadikan daripada air akan segala benda-benda hidup. Minum. Kenapa nak minum? Untuk rawatan organ dalaman. Kenapa nak mandi? Rawatan anggota luaran. Itulah sekurang-kurang ikhtiar yang termampu. Yang termampu. Profesor Datuk Dr. Ridwan T ditanya dengan saya, kalau asyik minum air Fatihah tu banyak-banyak nanti perut kembung lah Ustaz. Tak. Macam Profesor Datuk Dr. Haji Ridwan T duit banyak kerana dia jusabi. Dia boleh pergilah KPJ. Kan? Tak payah nak minum-minum air Fatihah kan? Dia boleh makan antibody, antibiotik. Habis macam tuan-tuan apa barang? Nak beli suplemen pun duit tak ada. Beli belacan pun tak mampu. Inilah ikhtiar yang termampu. Air yang kita zikirkan itu untuk mandian dan minuman. Urqud birijlika hadha mughtasalun baridun wa syarab. Saya bukan memaksa, tapi macam memaksa jugalah. Selepas selesai COVID ni, kita kena buat mandian dan kena buat minuman. Kenapa kalau tak tuan-tuan, selepas COVID ni
Tuan-tuan kena banyak makan buah-buahan. Jambu batu, kena makan banyak jambu batu, biar banyak ngunyah, biar banyak air liur. Air liur tu akan memulihkan. Tapi jambu batu Cina yang kontrol, Cina yang tanam dekat tangkap, dia yang kontrol. Tapi kita nak apa yang kita ada? Lempeng pun tak Somali. Lepas Covid ni kita kena banyak makan pucuk-pucuk, kata Imam Ibn Sina. Lepas tu kita kena banyak makan buah-buahan. Makan buah-buahan tu bertujuan banyak ngunyah. Ngunyah-ngunyah tu untuk banyak air liur. Persoalannya, mampu ke nak makan buah-buahan tu? Minum air buah pun campur air gula tahu kita. Kan? Macam-macam cerita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang confirmnya lepas ni jamuan kita tak ada buah jambu lah, tak mampu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka paling tidak itulah ikhtiarnya. Kan orang, yelah kan orang pertikaikan, asyik nak mandi-mandi je, habis air. Bukan, itulah sekurang-kurang ikhtiar yang ada jalannya, yang ditunjukkan oleh baginda Ayub alaihi salam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan ayat 43 nak habis tadi, surah Sad, Allah Subhanahu wa taala memberi khabar berita gembira buat baginda Ayub alaihi salam setelah diuji Allah tempoh masa 7 tahun PKP. 7 tahun PKP dibuat baginda Ayub alaihi salam. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Wa wahabna lahu ahlahu. Kami anugerahkan sekali lagi kepada baginda Ayub alaihi salam itu ahli keluarganya yang baru. Keluarga yang lama semua dah terkorban. Wa mislahum ma'ahum rahmatan minna. Keluarga baru yang dapat ni, tapi tak dinyatakan Nabi Allah Ayub kahwin isteri baru, tak adalah. Isteri lama tu juga. Isteri tu juga yang mengandung dan melahirkan anak. Kali ini lebih hebat. Wa mislahum, seumpama mereka, malah lebih dari itu. Maknanya lebih daripada anak-anak yang terkorban. Wa mislahum ma'ahum rahmatan minna. Ianya merupakan rahmat, kasih sayang daripada kami. Dan paling penting, wa zikra liulil albab. Itulah peringatan untuk kita manusia, hamba Allah yang diberikan akal fikiran. Maka tuan-tuan, maknanya selepas COVID-19 ni 2021, sebenarnya Allah akan ganti. Tak tahulah ganti apa untuk Haji Osman Nur. Mungkin dia ganti BMW daripada Mercedes dia. Tapi tengoklah, kena membuat rawatan diri lah. Kena merawat apa yang disebut. Kuncinya tabah, sabar, redha, tak putus-putus berzikrullah. InsyaAllah kita pun menjalani pemulihan, rawatan diri. InsyaAllah Allah ganti, jaminan dari Allah. Wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa zikra liulil albab. Demi mematuhi SOP, mengelakkan dendaan RM1000. Sekadar ini dulu yang dapat dikongsi bersama. Salah silap, mohon jutaan kemaafan jua. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman
wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'idin ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.